Pada era globalisasi ini, media sosial merupakan sebuah wadah kepada masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama yang lain. Merujuk laporan Sinar Harian 2019, mendapati selama 2 jam 59 minit digunakan oleh rakyat Malaysia untuk melayari media sosial. Malahan, Malaysia juga menduduki tempat keempat dunia dalam penembusan sosial mudah alih. Namun, hal ini telah menyebabkan berlakunya penyebaran berita palsu yang memberi impak negatif kepada pembangunan negara. Fake news, hoax, khabar angin adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dilakukan segelintir masyarakat bagi meraih like dan viewers daripada pengikutnya. Tahukah anda, penyebaran berita palsu ini telah memberi impak yang besar kepada penyatuan dan perpaduan negara? Apakah konklusi dan penyelesaiannya bagi mengelakkan perpaduan negara terus hancur? Antara faktor dalam penyebaran maklumat palsu dalam negara Malaysia adalah keadaan emosi yang tidak stabil. Keadaan emosi sesetengah individu yang tidak stabil menyebabkan berlakunya penyebaran maklumat palsu dalam negara Malaysia kerana tindakan yang mereka ambil adalah tidak rasional dan adalah berdasarkan emosi semata-mata. Mereka tidak mampu membezakan perkara yang benar dan perkara yang salah. Perkara ini boleh menyebabkan berlakunya pertelingkahan antara rakyat kerana penyebaran maklumat palsu mungkin akan menyentuh sesetengah isu-isu sensitif seperti isu keagamaan dan isu perkauman. Seterusnya, keadaan emosi yang tidak stabil turut disebabkan oleh pengaruh persekitaran yang menyebabkan wujudnya perasaan dengki. Individu tersebut akan mendapat kepuasan apabila mereka berjaya mengolah sesuatu perkara untuk memfitnah orang lain dan mendapat sambutan daripada pihak lain. Pengguna media sosial yang lain turut menjadi ejen penyebaran maklumat palsu apabila mereka menyukai dan menekan butang kongsi tanpa melakukan apa-apa penyelidikan untuk memastikan sama ada perkara yang mereka kongsi adalah sahih ataupun tidak. Penggunaan aplikasi canggih pada masa kini semakin menggiatkan lagi kepesatan penyebaran maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu dikatakan semata-mata untuk meraih atau mengejar populariti. Menurut kos sosial, iaitu ahli parlimen menyatakan bahawa rakyat tidak seharusnya menyebarkan berita yang tidak disahkan oleh kerajaan. Masyarakat lebih mengejar nama mereka daripada mengerakkan berlakunya lusuhan antara perkauman. Penyebaran maklumat palsu menerusi media massa berlaku disebabkan oleh perangai masyarakat Malaysia sendiri. Masyarakat Malaysia terlalu mudah percaya dan cepat share maklumat di media massa tanpa mengetahui sama ada maklumat tersebut sahih ataupun tidak. Masyarakat Malaysia seringkali mengepost maklumat palsu ini tanpa mengetahui sama ada maklumat tersebut boleh mendatangkan implikasi yang buruk. Perkara ini dapat dilihat baru-baru ini. Terdapat banyak sekali berita palsu mengenai kes COVID-19 di Malaysia. Perkara tersebut dipost ataupun disebarkan di Facebook, Twitter dan Instagram. Perkara ini bukan sahaja mendatangkan kerisauan dan kegelisahan kepada masyarakat Malaysia, ia juga mendatangkan pelbagai implikasi buruk kepada negara kita, Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang berwibawa, kita haruslah melaksanakan langkah yang dikenali sebagai self-censorship. Self-censorship ialah langkah yang boleh kita lakukan sebelum menyebarkan sesuatu maklumat. Kita perlulah merujuk maklumat tersebut, merujuk sumbernya, dari mana sumber tersebut datang dan mengepost sumber tersebut sekiranya ianya sahih.
Dengan adanya sistem self-censorship ini, maklumat palsu dapat dibendung. Penyebaran berita palsu sering terjadi pada masa kini. Hal ini kerana sesetengah orang menganggap berita palsu ini adalah benar. Hal ini terjadi kerana media sosial pada masa kini sangat ringkas, sama ada dalam bentuk gambar, berita, tulisan, dan lain-lain. Bahan seperti ini sangat mudah untuk difahami, dibaca serta disebarkan dalam media sosial. Bagi mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi selama ini, Kerajaan Malaysia telah menetapkan beberapa undang-undang dalam menyebarkan maklumat melalui media massa. Kerajaan telah menetapkan bahawa pihak media massa harus menyiarkan laporan atau berita yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama, bangsa dan kaum yang terdapat di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan ataupun ketidaksepahaman antara kaum di negara ini. Dengan adanya peraturan ini, rakyat Malaysia dapat mengakses maklumat yang betul, dan sekiranya masih terdapat individu yang menyebarkan maklumat palsu di media massa, tindakan yang tegas akan diambil oleh kerajaan demi memelihara keamanan dan kesepaduan yang selama ini telah dicapai. Media massa sebagai ejen sosialisasi masyarakat. Segala maklumat yang disampaikan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami, mengenali dan menghormati perbezaan terdapat antara mereka. Media massa televisyen banyak menawarkan saluran dan program yang bertemakan dokumentari berkaitan dari segi budaya, etnik, makanan tradisional dan lain-lain di Malaysia. Sebagai contoh, Astro OK ia menyiarkan perkara-perkara yang khusus tentang negeri Sabah dan Sarawak. Ia berkaitan khusus tentang makanan tradisional, pakaian tradisional, budaya tradisional dan sebagainya di negeri tersebut. Malah, iklan-iklan yang terdapat dalam media massa, terutamanya televisyen dan radio, turut membantu dalam kesepaduan nasional. Hampir kesemua iklan-iklan tersebut ini diselitkan dengan mesej perpaduan. Peranan ICT adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain, kita dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberi informasi yang berguna kepada pengguna. Melalui ICT juga, kita dapat menyiarkan rancangan televisyen ke semua rangkaian media sosial yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di Malaysia. Ini dapat memberikan ilmu kepada penonton dan sedikit sebanyak memberikan maklumat tentang budaya masyarakat tersebut. Penyerapan nilai murni merupakan salah satu cara untuk mengekalkan kesepaduan nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Media massa sewajarnya berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai Islam dalam diri rakyat Malaysia. Hal ini kerana nilai-nilai ini dapat membantu dalam mengekalkan kesepaduan nasional di negara ini. Antara nilai-nilai yang boleh diterapkan seperti bekerjasama, tolong-menolong, bertolak ansur dan sebagainya. Kesemua nilai ini penting dalam membantu kita menjaga kesepaduan nasional agar tidak hilang dan menyebabkan berlakunya huru-hara. Kesemua nilai-nilai ini boleh diterapkan melalui rancangan menarik di dalam televisyen. Menerapkan nilai-nilai Islam dan juga nilai murni merupakan peranan penting media massa. Kesimpulannya, media massa mempunyai pengaruh yang amat besar dalam masyarakat dari segi pelbagai aspek. Media massa yang pada asalnya merupakan media untuk penyebaran maklumat dan komunikasi, ini telah berkembang pesat menjadi sumber hiburan dan pelbagai aktiviti yang lain. Media massa merupakan medium yang dapat digunakan untuk mengukuhkan lagi kesepaduan nasional kerana penggunaannya yang semakin meluas dalam kalangan rakyat tanpa mengira lapisan. Di era moden ini, media massa telah menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat.